Baik, itu antara tarian yang bakal kita saksikan di pentas dunia ataupun yang akan berlangsung di Korea, Chonan Korea pada 23 September hingga 1 Oktober nanti bagi acara World Dance Festival 2019 dan UPSI ataupun sudah pasti salah sebuah IPT yang terkenal juga menghantar mewakili Malaysia ke pertandingan yang akan berlangsung ini nanti. Jadi lebih lanjut bagaimana usaha mereka ini bermula dari peringkat yang sebelum ini hinggalah persediaan mereka di sana nanti bersama dengan saya iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Kipli Abdul Rahman, Dekan Fakulti Muzik dan Seni Persembahan UPSI. Juga kita bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Nur Rosli Baharom, Presiden Federation of International Dance Festival ataupun singkatannya FIDAF, juga yang akan mewakili Malaysia dan juga pelajar ke sana nanti iaitu Wan Muhammad Irfan Wan Zahari. Terima kasih dan tahniah apapun tahniah kita ucapkan kepada pihak UPSI kerana berjaya mewakili Malaysia ke peringkat dunia. Kita nak tahulah sedikit sebanyak latar belakang sebelum UPSI dipilih dan juga dinobatkan sebagai mewakili Malaysia di peringkat dunia nanti. Perjalanannya sebelum ini bagaimana? Difahamkan ada pertandingan di peringkat IPT dan UPSI mengungguli untuk kejohanan yang telah pun dilangsungkan sebelum ini. Mungkin boleh ceritakan sedikit, Doktor. Fakulti Muzik dan Seni Persembahan ini merupakan fakulti yang agak baru di UPSI dan juga Fakulti Seni Persembahan yang juga agak barulah di Malaysia untuk institusi pengajian tinggi bermula pada 1997 sehingga 2010 dan kita memulakan untuk mengangkat jabatan seni persembahan teater tari dan juga jabatan muzik. Jadi bermula dari situ kita mula mengambil pelajar-pelajar peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang teater dan juga tari seni persembahan. Jadi bermula daripada tahun 2010 itu dan kita telah mengambil pada 2014 pelajar-pelajar kohort pertama. Jadi bermula dari situ kita sudah mula untuk bagaimana kita nak memajukan jabatan kita dan melihat bahawa seni persembahan itu wajar diadakan di institusi pengajian tinggi, lebih bagi kita sebagai sebuah universiti yang mungkin hanya dikenali sebagai institusi pendidikan yang berasaskan perguruan, tetapi juga kita membuka kepada bukan sahaja perguruan tetapi memberi kebebasan kepada pelajar untuk memilih nanti apa mereka untuk berkerjaya. Jadi di situ kita mendedahkan pelajar kepada aspek teori dan praktikal dan kita mendedahkan pelajar kepada penyertaan dalam festival-festival. Jadi bermula daripada Festival of Colours yang kita sertai pada tahun 2018, setahun yang lalu, selepas tahun, dan daripada Festival of Colours yang dianjurkan oleh Universiti Teknologi Petronas, kita menyertai dan kita terpilih. Dan wakil PIDAF pada waktu itu Tuan Haji Muhammad Nur memilih UPSI untuk mewakili Malaysia ke pertandingan Chonan Dance Festival di Korea yang akan berlangsung itulah pada 22 nanti. Baik, kita nak undurkan sikit masa penganjuran FESCO yang telah berlangsung tahun lepas ataupun tahun ini juga? Tahun ini pun ada. Bagaimana pemilihan di peringkat IPT ataupun kira-kira sebagai peringkat kebangsaan itu sendiri sebelum dipilih untuk mewakili Malaysia itu bagaimana? FESCO ni merupakan anjuran Universiti Petronas setiap tahun, yang mana kita dapat menarik kebanyakan IPT Malaysia, juga sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Pertama sekali untuk kita meningkatkan kecintaan terhadap seni budaya kebangsaan kita dan juga memberi ruang untuk pencambahan ilmu dari segi seni tarian folk dance, tarian rakyat
dan juga mengadakan interaksi antara para peserta dan juga pakar-pakar seni tersebut. Jadi di masa FESCO ini kita mengadakan pertandingan ikut kategori yang berkenaan, dan di situlah kita memilih wakil yang universiti yang terbaik untuk mewakili Malaysia ke Chonan World Dance Festival. Setiap tahun kita buat sedemikian. Okey, untuk yang peringkat dunia ini yang bakal berlangsung di Chonan Korea ini, ada berapa kategori yang dipertandingkan? Di Chonan World Dance Festival dia ada 4 kategori utama. Pertama adalah disebut sebagai street dance, persembahan selama 2 minit. Yang kedua adalah dia punya pertandingan induknya, iaitu persembahan selama 10 minit. Kemudian ada pertandingan solo dan juga duet, seperti mana kita lihat tadi. Yang tadi tu untuk kategori duet. Okey. Ini juga merupakan pertama kali bagi Irfan untuk mewakili peringkat dunia ni? Pertama kali. Okey, Irfan untuk kategori mana yang akan bertanding? Untuk yang kumpulan. International Dance Competition. Okey, untuk yang main performance 10 minit. 10 minit, yes. Okey. Kita lihat ini juga merupakan salah satu program yang sangat baik untuk pelajar-pelajar IPT sebenarnya, dan Irfan merupakan salah satu pelajar yang juga berjaya mewakili Malaysia. Kalau sebelum kita beralih ke pertandingan yang bakal berlangsung di Korea nanti, dari segi persiapan di tempat anda sendiri bagaimana kerjasama yang diberikan oleh rakan-rakan dan juga kategori-kategori yang lain? Persediaan yang kami buat, salah satunya kita orang membagikan masa kita orang untuk membuat latihan terhadap repertuar-repertuar yang akan dipersembahkan, dan juga kami juga ada menubuhkan satu ahli jadualkuasa kecil di mana bagi persediaan untuk membuat props, penyediaan busana bagi setiap repertuar, dan selain daripada itu kami juga diberi pendedahan bagaimana untuk mengelola dan juga mengendalikan sebuah pasukan dari segi pengurusan, seperti cara-cara membeli insurans, cara-cara membuat visa, dan ini perkara sebegini dapat membantu pensyarah kami melancarkan lagi perjalanan kami ke sana. Berapa ramai pelajar yang terlibat dalam keempat-empat kategori ini? 20 orang penari, 6 orang pemuzik. Dan kami akan menggunakan live music untuk kategori International Dance Competition dan juga Street Dance Parade, and yang tidak bertanding showcase performance. Live music yang diiringi oleh instrumen yang bagaimana digunakan nanti? Semuanya percussion. Yang dibimbing oleh Encik Suplan Faizal lah, pensyarah Fakulti Muzik. Itu merupakan salah satu kelebihan bagi Fakulti Muzik ataupun Muzik dan Seni Persembian UPSI, kerana bakatnya sudah ada, kemahirannya sudah ada dan dididik di situ sendiri. Dalam memberi peluang kepada pelajar-pelajar sendiri yang berada di bawah fakulti ini, bagaimana doktor melihat peluang sebegini dan UPSI sendiri mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa dalam memberikan mereka satu peluang untuk mengembangkan lagi kreativiti, mengembangkan lagi apa yang mereka inginkan dan sampaikan. Sebenarnya memang kita pihak universiti sangat menggalakkan pelajar untuk terlibat, kerana ini juga merupakan suatu bagaimana kita nak mempromosikan universiti kita dan juga untuk mempromosikan Malaysia secara tidak langsung bersempena dengan Visit Malaysia pada 2020. Jadi memang kita menggalakkan pelajar untuk terlibat di dalam pertandingan di peringkat antarabangsa, dan ini memang salah satu daripada salah satu yang perlu diikuti oleh para pelajar lah, dan kita ada di bawah hal ehwal pelajar. Memang kita sangat menggalakkan, ini juga memberi nilai tambah kepada pelajar. Maknanya pelajar-pelajar ini akan terdedah dan terbiasa untuk berkomunikasi di peringkat antarabangsa, dan juga untuk bukan sahaja sebab kita melihat kalau pendidikan yang Education 4.0 kita menekankan pelajar bukan sahaja untuk pengajaran dan pembelajaran berlaku di dalam kelas, tetapi juga di luar. Jadi aspek ini yang kita dedahkan dan dia memberi nilai tambah kepada pelajar-pelajar kita. Dan kemudian kita juga memang menawarkan program untuk ijazah sarjana muda, tari ijazah sarjana muda, muzik ijazah sarjana muda, teater, dan mereka memang membuat pengkhususan dalam bidang itu, dan mereka juga boleh pergi ke sekolah ataupun kepada industri. Jadi ini yang kita perlukan. Kalau kita ingin melahirkan guru-guru, juga kita ingin melahirkan guru-guru yang kreatif dan inovatif. Jadi dengan cara inilah kita dapat mendedahkan
kemampuan pelajar itu, dan kita dapat mendedahkan bahawa UPSI itu melahirkan graduan-graduan yang bersifat holistik dan sentiasa terbuka dan sentiasa berinovasi, terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran. Itu yang kita tekankan. Baik, Tuan Haji Rosli, peranan FIDAF itu sendiri sudah pasti ingin melihat dan menilai bakat-bakat, mencungkil bakat-bakat yang ada pelajar-pelajar di peringkat IPT, mungkin juga di peringkat sekolah dan sebagainya, untuk diangkat dan terus mewakili negara ke peringkat antarabangsa. Peranan FIDAF itu sendiri dalam memastikan bahawa seni persembahan tarian ini juga dapat dikembangkan bukan sahaja di peringkat IPT, bahkan di peringkat sekolah. Bagaimana? Kita mempunyai rangkaian, sekarang kita ada rangkaian hampir 16 IPT bersama kita dalam FIDAF. Jadi semasa FESCO biasanya kita akan ada perbincangan dan kita juga mengadakan seminar sebelum FESCO tersebut, di mana setiap pasukan itu menyampaikan dalam masa 5 hingga 7 minit apakah persembahan dia. Dia menceritakan kenapa muziknya sedemikian, kenapa pakaiannya sedemikian, kostum dia, dari mana asalnya. Jadi kita melihat bila ada sesi seminar tersebut, percambahan ilmu tersebut tu dapat ditingkatkan di kalangan para pelajar kita dan juga perkongsian daripada pakar-pakar dalam segi seni tarian tadi. Dan kita dapat lihat dari setahun ke setahun semakin banyak lagi kumpulan-kumpulan yang akan datang untuk memasuki FESCO kita. Jadi saya rasa itu menampakkan kejayaan FESCO dan FIDAF untuk mempromosikan seni budaya kebangsaan kita melalui tarian rakyat tadi. Baik, Irfan, tadi kita sudah tahu bagaimana persiapannya mereka yang terlibat semasa berada di sana nanti. Mungkin pada awalnya, pada waktu ini, antara negara yang mungkin sebagai saingan sengit lah semasa berada di Korea nanti, negara mana? Dah ada ke yang rasa macam, negara ini mesti hebat? Mungkin ini kali pertama saya pergi ke sana, tapi saya dapat, kalau melihat video-video program tersebut sebelum tahun ini, saya melihat mungkin saingan kami Mexico, Brazil, sebab dia orang punya tarian rakyat, dia orang punya folk dance dari. Tapi mungkin ada sesuatu yang memberikan kita kekuatan kepada tarian di Malaysia. Apa dia, Irfan? Salah satu dia, bagi saya, kekuatan tarian Malaysia, keramaian dia. Keramaian, kesatuan dia dalam tarian tersebut. Itu mungkin salah satu kekuatan yang Malaysia ada lah. Irfan akan membuat persembahan bagi kategori main performance. Itu tarian yang bagaimana yang akan persembahkan nanti? Main performance, kita akan persembahkan tarian yang berjudul Siganiko Jojak, yang berasal daripada etnik Bidayuh Sarawak. So akan mengenakan kostum tradisional, muzik tradisional ke bagaimana? Muzik dan juga kostum kami memberikan nafas yang baru, kita kreasikan dia sedikit daripada yang tradisional, sebab kita orang membawa tarian itu kreasi baru. Kreasi baru tarian etnik Bidayuh. Baik, Doktor. Ini juga merupakan peluang yang terbaik untuk kita membawa satu budaya itu di peringkat antarabangsa. Seperti mana yang Irfan nyatakan tadi, mungkin kita jarang dengar, tapi inilah yang kita bawa di peringkat antarabangsa, di peringkat dunia, untuk mengenal pasti bahawa budaya ini ada di negara kita. Tarian ini wujud di Malaysia. Bagaimana, Doktor? Ya, sebab memang kita di Fakulti Muzik dan Seni Persembahan, kita mendedahkan pelajar kepada kepelbagaian teknik tari. Kita daripada tarian Melayu, folk dance, klasik, tarian Sabah Sarawak, Borneo, tarian Nusantara, klasik India, klasik Cina, semua itu kita dedahkan kepada mereka, mana yang bersifat Malaysia, mana kita katakan bahawa ini budaya Malaysia, supaya kita nak mereka tahu dan kenal, dan bila mereka pergi keluar untuk festival yang seperti ini, mereka boleh bercerita tentang apa yang kita ada. So mereka ini sebagai duta Malaysia lah kepada luar negara untuk memperkenalkan budaya apa yang kita ada, dan ditambahkan lagi dengan wacana akademik yang mereka miliki lah tentang sesuatu teknik tari tersebut dan satu budaya tersebut. Dan juga duta untuk mempelawa warga yang ada di sana datang ke Malaysia sebelum tahun Melawat Malaysia tahun 2020. Itu yang juga kita nak. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Kipli Abdul Rahman, juga Tuan Haji Muhammad Nur Rosli Maharuf, serta Wan Muhammad Irfan Wan Zahari. All the best untuk di sana, dan juga seluruh tim yang akan bertolak. Bila bertolak nanti ke Korea? 22 September nanti.
semoga dipermudahkan dan juga membawa nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Itu yang kita harapkan.